Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini saya ingin membuat satu video yang agak ringkas tentang bagaimana cara untuk mengira interest ataupun profit charge pada personal loan. Jadi malam ini saya ingin membicarakan sebuah contohlah. Kita bercerita tentang loan daripada Bank Muhammad Safi'i. Ini saya punya bank lah. Selalunya kalau kita ambil, ini saya ambil daripada salah satu bank lah kan. Dalam kita punya rate untuk pembiayaan tersebut, dia ada beberapa kriteria yang kita kena nampak. Satu di sini adalah KAS. KAS ni makna dia adalah kadar asas standard. Sorry ya, terlalu besar boleh dia punya ni. Kadar, saya padam dulu. Kadar asas standard. Di mana kadar asas standard ni ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi ini melibatkan yang floating rate tadilah, kadar terapung. Jadi kadar asas standard akan ditambahkan dengan nilai ataupun dia punya effective rate lah. Bersamaan kalau dia letak di sini sebenarnya 2.75 bersama dengan 5.52%. Artinya ini kadar yang ada untuk inilah, untuk dia punya financing. Jadi sekarang ni yang menjadi persoalan dia, kadar terapung bersamaan dengan 5.52. Jadi dari mana datangnya 2.92, 2.93, sedangkan pembiayaan ini dia sebenarnya dalam keadaan kadar terapung. Jadi sekarang ni kita ingin merungkai bagaimana wujudnya 3.04% ni. Kalau someone mengambil pinjaman sebanyak RM10,000 dalam tempoh 120 bulan bersamaan dengan 10 tahun. Berarti RM RM109 sebagai contohlah. Jadi kita hendak mengetahui dalam dalam membuat pinjaman sebanyak RM10,000, adakah dia punya nilai bulanan adalah 109 sebulan, dia bayar selama 10 tahun. Cara untuk kita mengetahui adalah dengan membuat kiraan pada easy calculator. Sebagai contoh di sini RM10,000. RM10,000, kita kira baliklah. Loan calculator. Kita ambil nilai yang baru. RM10,000. Supaya senang untuk nampak lah kan. Kemudian 5.52 10 tahun. Calculate bersama dengan 108.63. 108.63. Yang tadi 109 kan. 108.63. Jadi untuk mendapatkan kiraan yang fix rate tadi 108.63 didarabkan dengan 120 bulan. Bersamaan dengan 13,035.6. 13,035.6 tadi kita masuk kepada ROI calculator. Hati kau keras ROI. Kita punya pinjaman sebanyak RM10,000, 13,035.6. Tempoh dalam 10 tahun. Kita calculate. Yes, kita nampak. Kita tengok ni, simple annualized ROI iaitu 3.04%. Tepat dengan nilai ini. Makna dia apa? Makna dia nilai loan yang kita bayar tu selama 10 tahun mengikut kadar rata adalah bersamaan dengan 3.04%. Jika loan yang kita bayar tu konsisten dia punya nilai bayaran selama 10 tahun. Cuba bayangkan kalau kita membuat pinjaman selama 10 tahun, sedangkan kadar asas standard ini bergantung dengan OPR daripada Bank Negara Malaysia. Macam mana logik
dalam tempoh 10 tahun OPR tidak naik, tidak turun. Sedangkan dalam tahun lepas sahaja berapa kali sudah OPR naik. Berarti di sini kadar rata yang dinyatakan di sini bukanlah kadar rata ataupun flat rate yang digembar-gemburkan oleh institusi perbankan. Sebenarnya ianya adalah terms dia bersamaan dengan kadar rata. Maknanya di sini ini sekadar rujukan, tetapi dari segi logik bagi saya rasa tidak logik lah. Macam mana kita boleh assume dalam masa 10 tahun OPR maintain. Okay? Alright, jadi dari situ kita nampak perbezaan antara flat rate dengan floating rate. Berarti kalau kita tengok pada floating rate tersebut, okay, itu adalah kiraan sebenar untuk kita punya profit charge. Dan 3.04% tadi hanyalah sekadar satu ukuran jika kita membayar personal loan itu sepanjang 10 tahun tidak ada kenaikan ataupun penurunan OPR. Jadi saya harap anda semua faham asas dalam pembiayaan, supaya nanti kalau kita pergi bank membuat pembiayaan, kita boleh tanya kepada kita punya banker macam mana kadar pengiraan dia. Jadi kalau dia buat pengiraan secara detail seperti yang saya tunjukkan tadi, berarti memang dia ada knowledge yang betul lah untuk membuat satu-satu pengiraan berkenaan dengan pembiayaan. Okey. Lepas daripada ini, mungkin dalam beberapa hari yang akan datang, saya akan buat lagi video berkenaan dengan kaedah ataupun cara untuk penghapusan hutang. Okey, sebagaimana yang kita tahu, ramai di kalangan kita tidak tahu macam mana cara untuk menghapuskan hutang. Okey, dan satu benda yang kita kena tahu berkenaan dengan penghapusan hutang, musuh utama untuk teknik penghapusan hutang adalah penggabungan hutang. Ini yang selalu kita dengarkan, gabung hutang. Sebenarnya penggabungan hutang tu lagi menyukarkan proses untuk penghapusan hutang. Sebab apa? Kita tidak boleh snowballkan hutang-hutang kita. Okey? Kalau kita tahu macam mana cara untuk menghapuskan hutang, kita boleh settle hutang lebih awal dan kita boleh gunakan cash reserve daripada total hutang yang kita bayar untuk mula menyimpan dan membeli aset-aset yang bernilai lah. Okey, sekian sahaja video untuk malam ini. Jumpa di malam yang akan datang. Assalamualaikum.